Assalamualaikum dan selamat kita bertemu di dalam channel Zakaria General. Hari ini ingin saya membawakan topik baru berkaitan senjata yang dimiliki oleh UTK. Di peringkat awal ini, saya akan menceritakan tentang 3 jenis pistol tempur yang digunakan oleh anggota yang pertama. Yang pertama, pistol Browning High Power 9mm. Senjata ini berasal dari Belgium dan kemudian dibuat di beberapa negara yang lain. Penggunaan pistol Browning ini telah meluas di semerata dunia sejak Peperangan Dunia yang kedua. Kuasa tembakannya yang tinggi dan jarang berlaku halangan ketika ia digunakan. Pistol jenis ini pula sangat sesuai dalam pelbagai aksi dan teknik ketika menembak. Maka, dengan sebab itu, pasukan elit anti penganas British SAS telah menjadikan pistol Browning ini sebagai senjata utama mereka dalam pertempuran jarak dekat seperti operasi membebaskan tebusan dari penculik bersenjata. Kemudian, mereka telah melatih anggota pertama UTK dengan menggunakan senjata yang sama. Pistol ini juga merupakan pistol peribadi bagi menjaga keselamatan diri bagi setiap anggota UTK. Sebelum itu, mereka menggunakan pistol jenis Smith & Wesson .38 sebagai senjata peribadi mereka. Memandangkan keadaan keselamatan negara pada ketika itu, anggota-anggota UTK yang menjalankan tugas terpaksa melakukan penyamaran, tidak kira sama ada berjalan kaki di dalam bangunan seperti hotel dan lapangan terbang. Penggunaan senjata seperti submachine gun sudah tentulah tidak sesuai. Jadi, mereka memerlukan senjata kecil tetapi berkuasa tinggi seperti pistol Browning yang mudah disimpan di celah pinggang. Dengan cara tersebut, orang awam dan pihak musuh tidak mengenali yang mereka itu adalah anggota polis. Pistol tempur kedua yang dimiliki oleh UTK adalah Engram M10 mesin pistol yang menggunakan peluru jenis 9mm. Senjata ini buatan Amerika dan mula dikeluarkan pada awal tahun 70-an. Untuk pengetahuan kita semua, pistol biasa bersifat semi-auto atau separah automatik. Tetapi Engram M10 ini berada di antara pistol dengan submachine gun. Namun begitu, kuasa tembakan Engram M10 melebihi kuasa tembakan submachine gun. Engram M10 mampu memutahkan sebanyak 1250 round peluru dalam seminit, iaitu lebih kurang 3 kali ganda kelajuan dari kebanyakan submachine gun. Engram juga dibekalkan dengan alat penyerap bunyi. Adik kepada Engram M10 adalah Engram M11. Dalam masa yang sama, Engram M11 menjadi senjata peribadi kepada IGP, KPKP dan pegawai tertinggi cawangan khas. Engram M11 bersaiz lebih kecil dan ringan.
Sejak awal lagi, UTK telah dibekalkan dengan senjata Engram M10. Mereka memiliki 10 pucuk senjata tersebut. 5 daripadanya dikhaskan untuk tugas-tugas eksport keselamatan kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara. UTK merupakan pasukan keselamatan tunggal negara yang memiliki Engram M10. Selepas beberapa bulan UTK menggunakan senjata tersebut, pihak pengeluar Amerika telah mengharamkan senjata tersebut dijual ke semerata dunia. Ini memandangkan senjata Engram M10 telah menjadi rebutan oleh kumpulan pengganas antarabangsa. Pistol yang ketiga, Magnum .357. Senjata ini adalah dari keluarga revolver .38 dan juga .38 Special seperti dipakai oleh anggota-anggota PDRM dari pelbagai cawangan. Magnum merupakan pistol berkuasa tinggi berbanding saudaranya revolver .38 dan kedua-duanya juga menggunakan jenis peluru yang berbeza. Walaupun rupa kedua-duanya nampak sama, tetapi fizikal Magnum lebih gemuk dan berat. Pistol yang canggih dan cantik ini kurang mendapat perhatian dari anggota UTK berbanding Engram M10. Hari ini, saya akan ceritakan tentang perbezaan dua jenis pistol .38 dengan .357 Magnum. Pada zahirnya, kedua-dua pistol ini adalah sama dari segi bentuk dan juga kegunaannya. Bezanya, yang pertama, jika kita mahu melakukan tembak dengan .38, kita perlulah kok dulu senjata tersebut, iaitu menarik hammer dia ke belakang. Kemudian, jari telunjuk kita ramas trigger step yang pertama. Step yang pertama, pistol tidak akan meletup. Ramas sekali yang kedua, barulah pistol tersebut akan meletup. Bagi pistol Magnum pula, kita tidak perlu kok senjata tersebut. Kita boleh melakukan tembakan terus yang dinamakan double action. Tetapi jika kita mahu tembakan yang lebih tepat, kita boleh kok senjata tersebut dan cecah jari kita pada trigger. Senjata tersebut akan terus meletup. Pistol Magnum sangat sensitif. Dia tidak perlu melalui step pertama dan kedua. Kita sentuh saja trigger, dia akan meletup dengan serta-merta. Begitulah saja apa yang saya paparkan pada hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum berpisah, sukacita saya umumkan, video selepas ini saya akan dedahkan tajuk-tajuk video yang akan saya kongsikan pada masa yang akan datang, yang mengisahkan peranan UTK di sebalik tabir pada awal penubuhannya, yang kebanyakan tidak pernah didedahkan kepada umum. Berikut saya paparkan sedutan dari video tersebut. Selamat menonton. Video saya yang lepas, pernah saya memperkenalkan seorang wira di awal UTK, Allahyarham Inspektor Muhammad Som. Di masa yang akan datang, saya akan memperkenalkan beberapa orang lagi, sama ada yang masih hidup
dan telah meninggalkan kita semua. Dengan itu, kita dapat tahu sebanyak sedikit anggota yang telah menjadi tunjang penubuhan sebuah unit elit anti penganas antarabangsa yang terulung di rantau Asia Tenggara. Begitulah contoh-contoh yang saya katakan tadi, yang mana saya akan cuba kongsikan pada siri-siri yang akan datang. Dengan itu, saya harap tuan-tuan memberi sokongan dengan menekan subscriber di ruangan saya ini. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.